Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atikah Fadilah binti Safian, wakil daripada SMK Rupeng Tengah untuk kurikulum ini akan membentangkan kajian tindakan saya. Sebelum itu, saya akan membuka slide saya. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan ingatan dan pemahaman murid dalam subjek sains tingkatan 2 menggunakan peta aktif. Untuk pengenalan, sains merupakan ilmu yang melibatkan hipotesis, pemerhatian, eksperimen dan logik untuk menerangkan dan menjangkakan sesuatu kajian. Ianya dianggap subjek yang susah di kalangan murid kerana ia melibatkan fakta dan teori yang logik. Murid juga mengalami kesukaran untuk mengingat dan memahami subjek ini disebabkan penggunaan istilah saintifik yang tidak mereka gunakan dalam komunikasi seharian mereka. Selain itu, kurangnya minat terhadap subjek sains akan menyumbang kepada kekurangan modal insan dalam bidang berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Seterusnya, peta akting merupakan kaedah penyusunan grafik yang membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ianya direka untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid bagi melahirkan murid yang kreatif, kritis dan juga inovatif. Terdapat 8 jenis peta di dalam peta akting ini. Setiap peta ini mempunyai fungsi yang berbeza dalam merekodkan maklumat dan isi penting sesuatu topik. Refleksi pengajaran dan pembelajaran. Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran subjek sains tingkatan 2 Iltizam, saya dapati murid-murid aktif terlibat dalam sebarang aktiviti dan perbincangan yang dilakukan bersama. Namun, keputusan kuis mereka agak kurang memberangsangkan. Murid-murid kelas tersebut didapati keliru dengan istilah sains yang digunakan dan lupa maksud istilah tersebut, menyebabkan jawapan mereka menjadi kurang tepat. Selain itu, nota yang terlampau panjang juga mungkin menyukarkan mereka memahami dan mengingati maklumat-maklumat penting. Fokus kajian. Kaedah peta akting telah digunakan dalam kajian ini. Dalam kajian ini juga, satu topik sains tingkatan 2 iaitu topik bintang dan galaksi dalam alam semesta telah dipilih untuk menjadi satu topik yang ditekankan bagi menguji keberkesanan kaedah ini. Objektif kajian saya terbagi pada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum saya ialah untuk meningkatkan ingatan dan pemahaman murid buat iltizam dalam subjek sains menggunakan kaedah peta akting. Manakala objektif khusus saya pula ialah untuk memudahkan murid mengenal pasti maklumat penting dan juga memudahkan pemahaman murid berdasarkan jenis peta akting yang digunakan. Kumpulan sasaran saya. Saya menjadikan semua murid tingkatan 2 Iltizam iaitu seramai 32 orang untuk menjadi kumpulan sasaran. Pencapaian murid kelas ini dalam subjek sains adalah sederhana. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah pemerhatian dan juga kuis. Kedua-dua kaedah ini digunakan untuk tujuan pengumpulan data. Untuk kaedah pertama iaitu pemerhatian. Pemerhatian dibuat berdasarkan isu dan masalah yang timbul semasa PDP dijalankan. Selain itu, pemerhatian juga dibuat berdasarkan aktiviti soal jawab secara spontan. Manakala kuis pula dijalankan terhadap murid untuk mendapatkan data. Kuis ini dijalankan bertujuan untuk mengukur tahap keberkesanan kaedah peta akting. Selain itu, kuis juga digunakan untuk membuat perbandingan sebelum dan selepas penggunaan peta akting. Tinjauan awal saya mendapati murid menghadapi kesukaran untuk mengingat istilah sains. Kesukaran mengalami maklumat yang melibatkan istilah tersebut semasa mereka mengulang kaji. Selain itu, mereka juga mengalami kekeliruan sehingga menyebabkan mereka menggunakan istilah yang salah semasa menjawab soalan. Rancangan tindakan atau reka bentuk kajian. Untuk kajian ini, saya telah menggunakan model kajian tindakan Canvas dan McNugget. Pada awalnya, saya telah melakukan tinjauan awal diikuti dengan pelan tindakan dan pengumpulan data. Kemudian, saya melaksanakan tindakan dan juga mengumpul evidence. Setelah evidence dikumpul, saya membuat analisis data dan juga refleksi. Langkah pelaksanaan tindakan. Terdapat 4 langkah pelaksanaan tindakan yang saya lakukan, iaitu tinjauan dan pemerhatian. Kedua, penggunaan peta akting. Ketiga, pengumpulan data melalui kuis. Keempat pula adalah analisis data.
Langkah pertama, tinjauan dan pemerhatian. Tinjauan dan pemerhatian dibuat bagi mengenal pasti isu dan masalah semasa PDP. Maklumat mengenai pemahaman konsep dikumpul semasa sesi perbincangan dan soalan spontan ketika aktiviti pembelajaran berlangsung. Yang kedua ialah penggunaan peta akting. Peta akting digunakan bagi menyelesaikan masalah dan isu yang dihadapi oleh murid. Peta akting ini bertujuan untuk memudahkan isi-isi penting dikeluarkan bagi sesuatu topik dan juga konsep. Murid-murid kelas ini saya telah bagikan kepada 2 kumpulan di mana 16 daripada mereka akan menggunakan peta akting untuk mengeluarkan maklumat penting berdasarkan slide yang saya paparkan, manakala separuh lagi saya akan arahkan mereka untuk menyalin maklumat yang ada pada slide secara mentah-mentah. Langkah ketiga ialah pengumpulan data melalui kuis. Sebelum kuis, saya telah memberikan murid masa untuk mengulang kaji selama 15 minit menggunakan maklumat yang telah mereka perolehi. Jadi, separuh akan menggunakan peta akting untuk mengulang kaji, manakala separuh lagi akan menggunakan nota panjang mereka. Kemudian, murid akan diberikan kuis sumatif topik yang difokuskan. Langkah terakhir ialah analisis data. Data dikumpul berdasarkan 2 kategori iaitu jenis maklumat yang digunakan serta hasil keputusan kuis mereka. Setelah data mereka diperolehi, saya gunakan t-test untuk menganalisis dan membandingkan sama ada terdapat perbezaan ketara antara kedua-dua kumpulan tersebut. Hasil dapatan saya, di sini saya telah membahagikan mereka kepada 2 kumpulan iaitu lulus dan gagal. Keputusan mereka kepada 2 kumpulan. Yang berwarna biru ialah kumpulan 1 iaitu kumpulan yang menggunakan peta akting, manakala yang berwarna oranye adalah kumpulan yang tidak menggunakan peta akting. Jadi daripada data ini kita dapati bahawa murid-murid yang lulus ramai terdiri daripada murid daripada kumpulan 1 iaitu murid yang menggunakan peta akting. Seramai 12 orang murid daripada 16 orang yang menggunakan peta akting mendapat markah lulus bagi kuis ini. Dianggarkan markah lulus ialah 51% ke atas. Manakala hanya 4 orang saja daripada kumpulan 1, kumpulan 2 yang tidak menggunakan peta akting mendapat markah lulus. Analisis ujian-T dijalankan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan ketara antara 2 kumpulan yang kita bandingkan. Sekiranya nilai P yang kita perolehi daripada analisis tersebut kurang daripada 0.05, maka terdapat perbezaan yang ketara di antara kumpulan yang dibandingkan. Jadi di sini saya telah menggunakan Microsoft Excel untuk membuat analisis. Jadi nilai P yang kita dapat untuk perbandingan ini ialah 0.002. Maka nilai ini adalah kurang daripada 0.05. Jadi nyatalah bahawa terdapat perbezaan ketara antara kumpulan yang menggunakan peta akting atau dengan kumpulan yang tidak menggunakan peta akting. Maka di sini kita dapat simpulkan bahawa penggunaan peta akting membawa perubahan yang ketara di dalam keputusan kuis mereka. Kesimpulannya, peta akting terbukti keberkesanannya dalam membantu murid mengingat dan memahami subjek sains. Itu sahaja pembentangan saya untuk kolokvium ini. Sekian, terima kasih.